Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, pada hari ini kita bersama dalam program Checkpoint Sains dan Matematik Sekolah Menengah Matematik Tingkatan 3. Okey, untuk video kali ini, cikgu fokuskan kepada soalan yang anak-anak paling banyak buat kesilapan lah. Okey, iaitu soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ini adalah koordinat. Okey, ditambah pula dengan soalan putaran. Okey, ada dua tajuk dekat sini lah. Okey, jadi koordinat. Okey, kita boleh membaca koordinat. Okey, tetapi dekat sini ditambah dengan menyatakan imej bagi titik P di bawah satu putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, jadi kalau jam dia begini kan, jam dia bergerak ke sini. Ini adalah arah jam. Maka lawan arah jam adalah bertentangan ke sebelah kiri. Okey, itu yang pertama. Lawan arah jam kita dah ketahui. Pada pusat asalan. Asalan ni adalah koordinat sifar-sifar. Okey, jadi koordinat sifar-sifar berada di sini. Okey, jadi mungkin cikgu akan guna warna merah. Okey, dia tidak berapa nampak. Okey, ini adalah koordinat sifar-sifar. Okey, lepas itu dia kata 90 darjah. Kita dah tahu dia akan berpusing ke sebelah kiri. Jadi, cikgu suka melihat bahawa kalau kita nak buat 90 darjah, anak-anak semua mesti tahu bahawa ini adalah 90 darjah. Betul? Okey. 90 darjah. Setiap petak-petak ini adalah 90 darjah. Jadi seandainya ada titik di sebelah kiri ini yang kita nak perhatikan dia punya pantulan ataupun dia punya putaran, ini adalah 90 darjah. Cikgu akan tengok dia setinggi ini. Okey, dia tinggi dekat sini. Dekat 5 ini. Okey, dia tinggi dekat sini. Jadi kalau kita putar 90 darjah, dia akan pergi dekat sini juga. Dia dekat sini juga tiang ini. Dekat X ini. Tetapi dia dekat sini 5. Betul? Okey. So, dia dah 90 darjah. Okey. Daripada 5 ini nak bergerak berapa petak? Satu petak. 2 petak. 3 petak. Okey. Dekat 3 petak dekat situ. Jadi, daripada kedudukan ini juga, dia akan bergerak ke depan sebanyak 3 petak lah. Begini. 1, 2, 3. Okey, jadi seterusnya barulah anak-anak kena imagine lah. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini. Dekat sini. Oh, iyalah dia 90 darjah. Nampak tak yang warna biru itu? Okey, jadi ini adalah kedudukan yang baru. Okey, bagi anak-anak yang masih agak lemah dekat situ, cuba guna asalan itu. Kita cuba guna paksi X, paksi Y itu untuk membantu. Ya. Okey, jadi sekarang bagaimana kita nak membaca bacaan koordinat yang ini? Okey, koordinat kita akan baca X dulu, koma, kemudian Y. Jadi dekat X itu, dia dekat mana? Negatif 5. Okey, negatif 5. Y dia pula dekat mana? Dekat, okey, kita tengok dekat sini. Negatif 2, sini negatif 4. Maka dekat sebelah tengah-tengah adalah negatif 3. Jadi itu adalah jawapan untuk soalan nombor 2. Okey. Baik, itu soalan nombor 2. Selesai. Okey. Kita tengok soalan mana lagi yang paling ramai salah itu tadi. Soalan 5. Okey, kenapa soalan 5 ni silap? Okey. Kalau ada soalan permasalahan begini, pertama sekali anak-anak kena baca dulu sekaligus. Kosi bagi mencetak kad ucapan terdiri daripada caj tetap 100 sen dan caj tambahan 6 sen untuk setiap kad yang dicetak. Antara pernyataan berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menentukan kos percetakan bagi N bilangan kad? Okey, baca sekali dulu. Jangan terus tergaris-garis informasi. Okey, kita baca dulu supaya kita ada maklumat. Yang kedua, baru kita kena cari kata kunci. Kosi kita tahu. Kita nak cari kosi. Jadi kita tulis kosi. Bagi mencetak kad ucapan terdiri daripada caj tetap 100. Tetap. Kalau kita nak satu kad pun kita kena bayar juga 100 sen itu.
Okey, dan charge tambahan. Jadi tambah 6 sen untuk setiap kad yang dicetak. Untuk setiap kad antara pernyataan berikut yang manakah boleh digunakan untuk menentukan kos percetakan bagi n bilangan kad. Okey, setiap kad itu n. Jadi 6 sen itu darab berapa banyak n lah. Berapa banyak yang kita nak cetak. Okey, jadi semua itu dalam sen. Maka dia kena dalam kurungan. Di luar itu tertulis sen. Jadi maka jawapan dia adalah A. 100 tambah 6N dalam kurungan sen. Alright, okey, selesai untuk soalan nombor 5. Soalan nombor 6. Apakah luas bagi segi 4 tepat di bawah? Okey, segi 4 luas. Cikgu tahu ni bukan masalah tak pandai darab ni. Bukan tak tahu formula ni, tapi silap dekat darab kan. Luas segi 4, ingat, ialah panjang darab lebar. Panjang kita berapa? X tambah 2. Okey, lebar kita berapa? X. Jadi kalau untuk algebra ini, X tambah 2 ini kita darabkan dengan X. Okey. Selalunya waktu kita belajar dulu kan, kita tak ada letak X tu dekat belakang kan, kita letak dekat depan kan. Sama saja sebenarnya. Okey. Jadi letak belakang ke letak depan ke sama jugalah. Tapi yang penting dekat sini, kalau kita nak mendarab, kita kena tengok dalam kurungan ni ada berapa orang. Ada X dan ada tambah 2. Jadi ada 2 orang ni. 2 orang ini didarab dengan X. Sama ada di luar di belakang ataupun di luar di depan. Okey, sama saja. Tapi cikgu tak nak jadi kebiasaan nanti tulis kat belakang. Pelik sikit nanti kan. Nanti kata orang kita ajar ajaran sesat pula. Okey, letak aja kat depan X tu. Okey, tak apa, sama saja. Okey, jadi ada 2 orang dalam kurungan itu darab dengan X. Jadi kedua-duanya akan didarab dengan yang di luar itulah. X darab X. Jadi X kuasa 2. Apple darab Apple, Apple kuasa 2 lah. Okey, jadi ini tambah 2 ini darab juga dengan X. Jadi tambah 2X. Jadi, okey, kita tengok. X kuasa 2 tambah 2X. Jadi jawapan dia adalah B. Right? Okey. Okey, seterusnya. Soalan yang paling ramai salah juga adalah soalan nombor 8. Okey, kenapa? Apa terjadi dengan soalan nombor 8 ni? Okey, tengok soalan nombor 8. Sam ingin mencari 3 nombor genap. Nombor genap berturutan yang apabila ditambah menghasilkan 84. Dia menulis persamaan K tambah 2 tambah K tambah 4 sama dengan 84. Apakah yang diwakili oleh huruf K? Okey, dia sebenarnya penyataan saja, tetapi mungkin kekeliruan itu berlaku pada anak-anak apabila dia tidak memahami sebenarnya apa K itu. Okey, tak apa. Tadi cikgu dah terangkan 1 hingga 10 dalam video sebelum ini. Kalau nak tahu penyelesaian dia, boleh tengok dalam video sebelum ini. Tapi untuk yang ini, cikgu kena selesaikanlah supaya kita jelas sebenarnya apa masalah dekat K tu. Cikgu rasa itulah masalah dia. Sebab kita tidak faham, jadi kita tak tahulah macam mana nak menyatakan dia kan. Okey, jadi dia begini. K, cikgu tulis. Sekejap. Okey, K. Okey, lepas tu tambah K tambah 2. Lepas tu tambah K tambah 4. Okey, sama dengan 84. Okey, yang ini kan. Okey, dia sama je. Kalau tambah, kita boleh terus buka kurungan. Sebab dia tambah, dia tidak akan merubah nilai dalam kurungan. Kecuali operasi itu adalah operasi darab. Rujuk balik persamaan linear. Tajuk persamaan linear tingkatan 2. Okey, seterusnya K tambah K tambah K. Dia sama kan? Kelapa tambah kelapa tambah kelapa. Maka dia ada 3 kelapa. Okey. Lepas itu, dia ada berapa ni? Tambah 2 tambah 4. Jadi 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 84. Okey, jadi yang ini tolak. Ni tambah ni bawa pergi sebelah, jadi tolak 6.
Okey, jadi 84 tolak 6 adalah 78. Okey, itu adalah 3K. Maka K nilai dia adalah 78. Itu bahagi dengan 3. Okey, 78 bahagi dengan 3. Berapa? Sama dengan 26. Betul tak? 18 bagi 3, 6. Okey, 26. Okey, K adalah 26. Okey, sekarang anak-anak kena tahu K adalah 26. Jadi, tadi kan K tambah K tambah 2 tambah K tambah 4 sama dengan 84. Dia macam ni kan? Okey, sekejap. Dia macam ni. Okey, jadi sekarang kita masukkan nilai. K adalah 26. Maksudnya dekat sini 26 tambah 2. Betul tak? Dekat sini lagi 26 tambah 4 sama dengan 84. Okey. Sekarang soalan dia tadi adalah apakah yang diwakili oleh huruf K? Jadi anak-anak kan dah tengok tadi huruf K itu adalah 26. Jadi adakah dia purata ketika 3 nombor genap berkenaan? Tidaklah kan? Nombor genap berkenaan yang berada di tengah-tengah? Tidak juga tidak, kan? Okey, yang paling besar antara ketiga-tiga nombor berkenaan begitu, nombor genap berkenaan, laju pula. Yang paling besar antara ketiga-tiga nombor genap berkenaan, tidaklah. Sebab kalau kita selesaikan dekat sini, ini adalah 26. Yang ini 26 tambah 2, 28. Yang ini 26 tambah 4 adalah 30. Dia berturutan kan? 26, 28, 30. Okey. Jadi, adakah dia yang paling besar? Tidak, sebab K dekat sini. Dia yang paling kecil. Jadi, D adalah jawapan yang tepat bagi dia. Yang paling kecil antara ketiga-tiga nombor genap berkenaan. Okey. Harapan cikgu soalan ini jelaslah untuk anak-anak ulang kaji ini. Bukan sekadar kita buat intervensi untuk anak-anak ulang kaji semula. Kenapa kita salah dekat bahagian tersebut? Right? So nombor 9, nombor 10 itu tak ramai yang salah lah. Okay? Jadi sekian untuk intervensi kali ini. Jika ada masalah boleh PM cikgu lah. Okay, sehingga berjumpa lagi dalam checkpoint akan datang. Bye.